Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah malam ini kita sambung pengajian kita pada hari yang Sabtu yang kita RT online. Surah Al-Isra, muka surat 280. Surah Al-Isra, muka surat 280. Surah Al-Isra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار
رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا صدق الله العظيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارزقنا الفهم والعلم والحكمة والعقل برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين. Pada sebuah hadis an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Abu Jahl Allahumma in kana hadha huwa al-haqq Allahumma in kana hadha huwa al-haqq min 'indika fa'amtir 'alaina hijaratan min as-samaa' aw i'tina bi'adabin alim فنزلت وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. Hadis ini adalah hadis sahih. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, daripada seorang sahabat namanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Katanya Abu Jahal pada satu hari dia berdiri di hadapan orang ramai. Lalu dia meraung di hadapan orang ramai. Dia mengucapkan kata-kata ini, Allahumma in kana hadha huwal haqq min 'indika fa'amtir 'alaina hijaratan minas sama'. Waktu itu Nabi ada di kawasan sekitar Kaabah. Dia menjerit kepada orang ramai, dia cakap macam ni, tuan-tuan, dia kata, ya Allah, dia panggil ya Allah tuan-tuan dalam hadis tersebut. Dia mengaku ya Allah Tuhan dia. Nah, tapi dia tak ikut agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata ya Allah, in kana hadha huwal haqq min 'indik. Kalau betul apa yang Muhammad bawa ini benar, kalau apa yang Nabi Muhammad bawa ini benar, fa'amtir 'alaina hijaratan minas sama'. Dia kata kepada orang ramai, niat dia nak malukan Nabi Muhammad. Fa'amtir 'alaina hijaratan minas sama'. Maka kau hujanilah aku ini daripada ketulan batu daripada langit. Nak katanya apa tuan? Dia cabar Allah Subhanahu wa taala waktu itu. Yang dicabar itu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya Nabi Muhammad itu benar, Quran yang dia bawa itu benar, maka kau hujanilah aku ni dan kami semua ni ketulan daripada langit, biar mati pun tak apa. Lebih macam tu ayat. Nah, au i'tina bi'azabin alim, ataupun ya Allah,
engkau azablah kami dengan azab yang paling-paling pedih. Ini ucapan Abu Jahal. Dikata macam ni. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu ayat, dan itu juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu ayat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, surah Al-Anfal ayat 313. Surah Al-Anfal surah 313. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dia kata Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat la tu juga tuan kepada Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa taala pesan kepada Nabi Muhammad, aku tidak akan sesekali mengazabkan kamu wahai Muhammad. Kerana apa? Disebabkan walaupun ucapan Abu Jahal waktu itu mencabar Allah Subhanahu wa taala, tapi sebab engkau ada wahai Muhammad. Ni kan. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan aku tidak akan menurunkan azab selagi mana atas muka bumi ini masih ada manusia yang beristighfar minta ampun dosa. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perangai Abu Jahal yang tidak boleh menerima agama Islam. Golongan-golongan yang seumpama dengan Abu Jahal pun ramai sekarang. Kalau tengok di media sosial banyak pun mempersoalkan tentang agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama Islam ini. Dia rasa semua yang orang bawa ni tak betul. Bahkan apa yang ustaz-ustaz yang mengajar di masjid, apa yang Al-Quran yang orang baca, yang orang mengaji semua, dia kata semua tak betul. Yang betul adalah dia. Maka ucapan Abu Jahal tadi dia kata apa? Kalau Muhammad tu betul, buat turun lada ni juga azab kepada kami ni, timpalah ke atas kami, fa'amtir alaina hijaratan minas sama. Ni ucapan dia. Bukan tak ada sekarang tak. Maka kalau kita jumpa orang macam ni, kita bagi hadis macam ni, biar dia tahu juga. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan azab. Kerana apa? Kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di sini. Mafhumnya ayat tu nak kata apa tuan-tuan? Kita beruntung selagi mana ada orang yang baik-baik atas dunia di sekeliling kita. Barangkali azab yang manusia lain buat, maksiat yang manusia lain buat, kita tidak akan timpa. Disebabkan apa? Disebabkan orang yang baik-baik ada. Wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Selagi mana manusia ada yang datang ke bumi untuk beristighfar kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab. Sebab tu kalau kita tengok kluster kayangan ni, nasib baiklah dia tidak jadi kluster tabligh pada mula-mula tu kan. Kalau dia jadi kluster tabligh, dia yang tukar keadaan dia yang pembawa jadi kluster tabligh mula-mula tu kan. Nescaya dia tidak akan berikan kerjasama. Sebab apa tuan-tuan? Sebabnya orang tabligh ni dia bagus-bagus. Sebab tu orang yang selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu. Baik, pengajaran hadis yang kita bacakan pada mukadimah yang pertama sekali, mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana dimalukan di hadapan orang ramai, dia seorang nabi, maqam dia tinggi. Kedudukan dia, kemuliaan dia tinggi. Tapi apakah sikap Nabi ketika itu tuan-tuan? Dicerca, dimalukan di hadapan orang ramai, Nabi relax. Tapi turun ayat yang mana menjadikan satu ibrah yang cukup hebat. Itu pengajaran pertama. Yang kedua, powernya puasa istighfar ini yang menyebabkan Allah iktiraf pada ayat dalam hadis yang kita baca tadi itu, yang menyebabkan Allah menangguhkan azab kepada mana-mana manusia selagi mana atas dunia ini ramai manusia istighfar. Yang ketiga, anytime ataupun bila-bila masa sahaja sebenarnya Allah boleh menurunkan azab. Tapi disebabkan orang yang beristighfar cukup banyak, Allah kul dahulu azab tersebut. Kadang-kadang orang bertanya, kenapa lah dia minta kena azab? Kita tengok Al-Quran balik tuan. Tengok balik Al-Quran dalam surah Al-Ankabut, Allah cerita bagaimana umat-umat dahulu pernah dikenakan azab. Ayat 39 muka surat 401, Allah cerita wa qaruna wa fir'auna wa haman. Wa laqad ja'ahum Musa bil bayyinati fastakbaru fil ardi wa ma kanu sabiqin fakullan akhadna bi dhanbihi faminhum man arsalna 'alayhi hasiba wa minhum man akhadathu as-sayha wa minhum man khasafna bihi al-ard wa minhum man aghraqna wa ma kana Allahu liyazlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun. Allah kata wa Qarun, dan Qarun
Fir'aun wa Haman. Nah, Qarun ni yang kita tahu dah kita kan, sahibul amwal, orang yang paling banyak harta. Berapa banyaklah harta dia ni sampai ke Allah cerita dalam ayat yang lain. Kunci-kunci gudang yang dibuat daripada emas. Nah, kita kunci potong zakat kita pun tak boleh nak samakan dengan Qarun punya. Nah, Fir'aun bagaimana dengan rasa Fir'aun ni sampai dia kata ana rabbukumul a'la, Tuhan yang paling agung. Sampai tahap macam tu kerana kekuasaan. Haman, siapa tuan-tuan Haman itu? Haman ini adalah orang kanan Fir'aun. Nah, Prime Minister lah. Nah, orang kanan Fir'aun. Fir'aun kata 10, dia cakap 50. Sokong punya Fir'aun. Nah, walaqad ja'ahum Musa bil bayyinat, dan telah kami datangkan kepada Nabi Musa itu satu keterangan bukti, satu yang menyebabkan bukti ini kau pergi tunjuk kepada mereka. Fastakbaru, apa yang mereka buat kepada Nabi Musa, mereka sombong fil ardi wa ma kanu sabiqin. Dia ingat dengan kesombongan itu dia boleh lepaskan diri daripada Allah Taala. Nah, fakullan akhadna bi dhanbi, masing-masing di antara mereka itu diazab disebabkan dosa mereka. Apakah dosanya? Faminhum man arsalna alaihi hasiba. Bagaimana antaranya ada yang kami hantarkan angin ribut. Angin ribut itu dihantar kepada satu kaum Ad. Wa ila Adin akhahum Huda, menolak dakwah Nabi Hud, kena azab. Nah, wa minhum man akhadathu as-sayhah, dan ada yang kami azab mereka itu dengan suara petikan, suara sayhah ataupun petir yang menyebabkan mereka mati akibat petir. Dengar petir dia saja tuan-tuan, mati pun. Siapa tuan-tuan ni kita? Wa ila Samud akhahum salihah. Yang Allah suruh mereka ni jangan disembelih unta yang mukjizat. Dia orang sembelih cabar hukum Allah. Nah, yang sebelum ni saya cerita tak silap kisah Nabi Saleh ni hadapan kau. Nah, wa minhum man khasafna bihil ard wa minhum man aghraqna, dan ada yang kami timbuskan dia di dalam bumi dan ada kami tenggelamkan dia di dalam laut. Nah, ini bukti yang Allah pernah azab orang disebabkan dosanya. Nah, wa ma kana Allahu liyazlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun. Allah sesekali tidak menzalimi kamu, tetapi kamulah yang menzalimi diri sendiri. Maka inilah yang nak katakan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala bukan tak mau turun azab, tapi boleh saja turun azab. Ni boleh. Cumanya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan azab sebab hal Muhammad ada di situ. Itu orang bahasa dia. Nah, Allahu Akbar. Ini kata sebagai mukadimah kepada kita supaya kita sentiasa berjaga-jaga kepada diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari Sabtu ke kuliah online? Hari Sabtu ke yang saya ganti? Sabtu malam kan? Sabtu malam tu kita ada baca, nanti tuan-tuan boleh baliklah cari balik. Ada video yang di dalam page Facebook ni. Kita dah baca minggu lepas, kita baca satu ayat tentang Isra wal Mi'raj bulan lepas. Lepas tu kita sambung semalam ni ayat 2 sehingga ayat 4. Baik, pada malam ini insya-Allah kita sambung pada ayat 5 sehingga ke 6. Ayat 5 dan ayat 6. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya menggunakan kitab tafsir Nurul Ihsan sebagai panduan huraian kita pada malam ini. Kita ambil daripada para ulama, qaul para ulama. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. فإذا جاء وعد أولاهما ayat yang kelima. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. Maka apabila datang oleh janji mula daripada keduanya Bani Israel berbuat fasik, yakni kerosakan. Sebelum malam saya bagi tahu dalam kuliah tu tuan-tuan, bahawasanya Bani Israel ni Allah bagi peluang yang cukup banyak. Lalu setiap peluang yang telah dia sia-siakan, Allah turunkan azab. Kemudian mereka diutuskan Nabi lain pula. Kemudian dia menzalimi Nabi tersebut, kena azab lagi, Allah turunkan balik Nabi lain pula. Sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maksud yang dikatakan pada ayat yang sebelum tu, marwatain ini dua kali ni apa? Yang
Yang pertama adalah dia bunuh Nabi Zakaria. Nah, Nabi Zakaria ni tak banyak tuan-tuan cerita dalam Al-Quran. Dan yang kedua, dia bunuh anak Nabi Zakaria, yakni Nabi Yahya. Dia bunuh tuan-tuan. Cara dia bunuh macam mana tuan-tuan, saya kita beritahu. Nah, maka tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata ayat ini, maka apabila datang oleh janji mula daripada keduanya, Bani Israel berbuat fasik, yakni kerosakan, kami bangkit atas mereka itu akan hamba bagi kami yang mempunyai kekuatan peperangan yang amat sangat. Maka berulang-ulang mereka itu mencari di celah-celah kampung kamu cari, hendak bunuh tawan kamu, dan adalah janji Allah itu diperbuatkan maka fasik yang mula itu Bani Israel bunuh Nabi Zakaria ni tuan-tuan. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Zakaria ini dibunuh. Moyang kepada Nabi Zakaria ni, kalau kita tengok silsilah ni, tuan-tuan tengok dekat Google, dia orang ni Nabi Zakaria, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa. 5 Nabi ini mereka di bawah nenek moyangnya adalah Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Dan di seberang sana sikit, tapi di jalur yang sama, bawah daripada silsilah mereka juga Nabi di kalangan Bani Israel juga, Nabi Yaqub dan anaknya Nabi Yusuf, Nabi Musa, Ilyas. Nah, itu antara beberapa Nabi. Nah, maka ketika mana Nabi Zakaria diutuskan, mereka menzalimi Nabi Zakaria, dikejar Nabi Zakaria ni. Dalam tafsir yang kita baca tadi, Nabi Zakaria lari jumpa pokok. Dikatakan dalam tafsir Ibn Katsir, bersembunyi di balik pokok tersebut. Dia orang datang bergaji pokok tersebut sehingga putus badan Nabi Zakaria. Ini diceritakan di dalam beberapa riwayat dan kitab tafsir. Nah, jahatnya Bani Israel. Baik, sebelum kita nak pergi jauh, kita nak tahu yang siapa Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ini siapa? Keturunan Nabi Daud, Nabi Sulaiman dan Nabi Yahya. Baik, maka isteri Nabi Zakaria ini, dia dua beradik dengan mak kepada Maryam. Dia start tadi kan. Nabi Zakaria dia dua beradik dengan mak Maryam. Kita tahu tak tuan-tuan, yang Maryam ini masalah dia apa tuan-tuan dalam Al-Quran? Cerita dia lambat dikurniakan anak. Jadi Nabi Zakaria isterinya adalah dua beradik dengan mak kepada Maryam. Nah, mak kepada Maryam. Baik. Dan kemudiannya mak Maryam ni siapa nama? Ada dalam beberapa perawi mengatakan nama mak dia ni Hannah. Mempunyai masalah dari sudut anak, perkembangan anaknya. Allah Subhanahu wa taala lama juga berkahwin tak dapat. Nah, maka Nabi Zakaria masalah dia apa dia tuan? Masalahnya adalah lambat dikurniakan. Setengah perawi mengatakan berapa lamakah tempoh Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Zakaria anak, tunggu anak dia dapat 99 tahun ataupun 100 tahun. Nah, Allah cerita dalam surah Maryam. Nanti kita tengok baca sikit. Nah, sehingga kan isteri Imran ni, nama isteri Imran ini suami kepada Hannah, mak kepada Maryam tadi namanya Hannah. Suaminya adalah Imran. Surah Ali Imran, keluarga Ali Imran yang kita baca surah Al-Baqarah, surah Ali Imran bermula muka surah 50 tu. Cerita pasal surah Ali Imran tu, keluarga Maryam. Nah, mereka ternazar sekiranya dapat anak lelaki, maka akan ambil anak tersebut nak jadikan sebagai seorang tok siap lah yang kurang baca di Masjid Baitul Maqdis. Ni nazar Hannah dan juga Imran. Maka Allah Subhanahu wa taala kurniakan anak kepada mereka ini Maryam, anak perempuan. Jadi dia kata mula-mula tak sesuai anak perempuan nak jadi tok siap. Nah, ada seorang ni anak perempuan jadi tok siap masjid. Nah, maka tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak ni minta nak dapat lelaki tapi dapat perempuan. Nah, maka tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala cerita itu silsilah sebelah Nabi Zakaria. Pada Nabi Zakaria pula ni tuan-tuan, isterinya juga lama nak dapat anak. Nah, Allah cerita dalam surah Ali Imran, tuan-tuan buka surah 305. Nah, Kaf Ha Ya Ain Sad. Allah mulakan surah tersebut dalam 5 huruf, Kaf Ha Ya Ain Sad. Maknanya apa? Wallahu a'lam.
Ini para ulama, masyhur para ulama menafsirkan itu adalah makna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Telah kami jadikan cerita-cerita ini seorang hamba namanya Zakaria. Idnada rabbahu nidaan khafiyya. Ketika mana dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita tak ada orang kata tunggu cucu lama ke, anak kita tak beranak lagi lama menikah ke, tuan-tuan, amal banyak-banyak surah ayat. Nah, orang kata Iznada rabbahu nidaan khafiyya. Ketika mana Nabi Zakaria ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan khafiyya, secara senyap. Ini untuk satu adab yang mana para ulama kata doa ni, salah satu adab doa minta dalam keadaan senyap-senyap, minta betul-betul kepada Allah Subhanahu. Nabi Zakaria cerita, Allah cerita, qala rabbi inni, apa doa Nabi Zakaria? Rabbi inni wahana al-azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba. Wahai Tuhanku, wahana al-azmu minni, aku ni sudah sampai ke tahap umur dah tua. Washta'ala ar-ra'su shayba, ubat-ubat di kepala aku ni dah mula memutih. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya, tapi aku tak pernah putus asa nak berdoa kepada Allah. Tujuan apa? Nak minta anak yang tuntas. Nah, wa inni khiftul mawaliya min warai, aku takut tidak ada lagi orang yang akan jadi waris kepada moyang kami di penjaga Baitul Maqdis, Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Nah, wa kanat imraati aqira, isteri aku ni pula seorang yang aqira, maksudnya seorang yang tidak boleh mengandung, kata mandul. Nah, fahabli min ladunka waliya, berikan kami kepada kami ni anak sebagai pewaris kepada bumi Baitul Maqdis. Lalu Allah Subhanahu wa taala balas kepada mereka, kepada Nabi Zakaria, yarisuni wa yarisu min ali Yaqub, diwariskan kepada Zakaria ini, waris kepada Nabi Yaqub juga. Waj'alhu rabbi radiyya, maka jadikanlah anak kami ni nanti ya Allah nak bagi ni, bagilah dia ni seorang yang diredai oleh kamu. Ni tuan-tuan, sampai ke tahap macam tu nak minta anak. Nah, waj'alhu rabbi radiyya. Tuan-tuan, kadang-kadang kita tengok balik, kita ni tuan-tuan doa kepada Allah, pernah minta kepada anak, ya Allah dapat anak ni, ya Allah bagilah kepada anak ni seorang yang diredai oleh kamu ya Allah. Nah, sampai ke tahap macam ya Zakaria, Allah balas, wahai Zakaria, inna nubashshiruka bi ghulamin ismu, kami berikan kepada kamu ini seorang anak, ismu, nama yang kami berikan kepada Yahya. Lam naj'al lahu min qablu samiyya, kami tidak pernah menjadikan manusia sebaik-baik manusia seperti Nabi Yahya. Ini Allah cerita. Nah, Allah Subhanahu wa taala kabulkan permintaan Nabi Zakaria pada umur 99 tahun, 100 tahun dia tunggu anak. Nah, qala rabbi anna yakunu li ghulam wa kanat imraati aqir. Nabi Zakaria terkejut sebab apa? Dia mempersoalkan, bukan mempersoalkan tak puas hati, tapi secara logik kata, rabbi anna yakunu li ghulam, adakah aku ni umur macam ni, Allah masih lagi, kau masih lagi nak bagi kat aku anak tua. Pendek kata kita ni jarang lah umur 99 tahun, 100 tahun untuk anak pinak lagi. Nah, wa kanat imraati aqir, sedangkan isteri aku ni mandul. Wa qad balaghtu minal kibari itiyya. Nah, qala kadzalika qala rabbuka huwa 'alayya hayyin. Allah kata, Allah balas kepada Nabi Zakaria, huwa 'alayya hayyin, maknanya ini kacang dia bagi hajar. Allah kata macam tu dekat Nabi Zakaria. Wa qad khalaqtuka min qablu, bagaimana aku menciptakan kamu wahai Zakaria sebelum ini? Kacang dia berkata. Nah, walam taku syai'a, daripada aku ciptakan kau dahulu, kau pun tak ada apa. Sekarang aku ciptakan kau, maka nak ciptakan Nabi Yahya ni senang kerja bagi aku. Nah, qala rabbi ja'alni ayatan, Nabi Zakaria kepada Allah, ya Allah berikan kepada aku, rabbi ja'alni ayat, tanda-tanda bagaimana nak tahu isteri aku ni mengandung. Nah, jawab Allah Subhanahu wa taala, qala ayatuka alla tukalliman nas. Wahai Zakaria, engkau tidak akan dibenarkan bercakap dalam masa salatha layalin sawiyah, 3 hari 3 malam. Nah,
Kalau kau dah tak start boleh bercakap pun, bermakna isteri kau mengandung. Tuan-tuan, itu kepada Nabi Zakaria. Kita tuan-tuan kalau mengandung tu bukan tak bercakap. Habis satu kampung dia cerita. Tak dapat anak. Nabi Zakaria, Allah suruh kepada dia, Allah kata, tanda-tanda isteri kamu mengandung ialah bila kamu tidak boleh bercakap selama 3 hari 3 malam. Rupa-rupanya Nabi Zakaria satu hari Allah bagi isteri dia mengandung. Dia keluar fakharaja ala qaumi, keluar dan bagi tahu dekat kaumnya supaya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh nak bercakap. Maka ketika itulah isterinya. Maka buat macam mana tuan-tuan? Fa'auha ilaihim an sabbihu bukratan wa ashiya. Maka dia Nabi Zakaria pun mengisyaratkan dengan tangan. Ini nak cerita sebuah sikit tentang Nabi Zakaria, pengorbanan. Maka tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada tafsir. Setelah Nabi Zakaria ini diburu oleh Bani Israel. Sebabnya apa? Macam-macam lah kerjaan Bani Israel, kerja dia. Maka dibunuh Bani Israel ini, dibunuh Nabi Zakaria oleh Bani Israel ini dengan sangat-sangat kejam. Allah cerita dalam tafsir Nurul Ihsan ini, dalam ayat yang kita baca kata ulama, dibangkit ia Raja Jalut disebabkan dia membunuh Nabi Zakaria, maka Allah turunkan azab sekali lagi kepada Bani Israel. Dia macam mana tuan? Seorang Raja Jalut, kita buka muka surat 41. Allah cerita, falamma fasala Talut bil junudi qala inna Allaha mubtaliikum binahar. Allah cerita tentang bagaimana setelah Nabi Zakaria dibunuh, Allah putuskan satu tentera wa qatala Daud Jalut. Tentera Jalut ini yang jahat, yang kejam, datang kepada Bani Israel nak tawan Baitul Maqdis, maka dibunuh segala anak macam-macam. Isyak kata sikit lagi kau kena buat begitu je. Selangkah Shopee saya orang untuk dia. Maka timbul seorang raja nama Raja Jalut. Dialah yang membunuh Bani Israel ini. Maka ketika itu Allah putuskan seorang lagi Nabi yang Yahudi kata sekarang ni, Yahudi terima Nabi. Nabi apa tuan? Yang membunuh tentera Jalut ini ketika itu Nabi Daud, King David mereka panggil. Kalau tuan-tuan perasan patung yang dia orang buat, patung musika. Ya raja, patung musik itu King David tu. Sebab apa? Nabi Daud ini dia seorang suara yang lunak. Dia seorang yang boleh melentur Allah. Banyak keistimewaan saja kita sebut. Diringkaskan cerita, maka Nabi Daud join sekali dengan Bani Israel, dengan tentera, beberapa tentera, lawan balik dengan tentera Jalut, maka dibunuh. Allah cerita dalam ayat itu tuan-tuan, surat 41 tu. Wa qatala Daud Jalut. Yang membunuh tentera Raja Jalut ini siapa tuan? Nabi Daud. Sebab itulah Nabi Daud diangkat menjadi raja ketika itu. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dibangkit dia Raja Jalut dengan tenteranya, bunuh dan tawan kamu dan runtuh Baitul Maqdis. Di jahat tentera Jalut, iaitu Jalut yang dibunuh Nabi Daud terdahulu. Kisahnya pada surah Al-Baqarah, surah 41 tadi kita baca tu. Ini. Baik. Dan kemudiannya Jalut masuk ke Baitul Maqdis, siap meruntuhkan lagi beberapa tempat. Dan summa radadna lakumul karrata alaihim. Kemudian setelah daripada peristiwa tersebut, Allah Subhanahu wa taala beri kemenangan kepada Nabi Daud. Kemudian kami kembali bagi kami itu akan kerajaan balik, dan kemenangan atas mereka itu kemudian daripada 100 tahun dengan dibunuh Jalut oleh Nabi Daud. Tuan-tuan, 100 tahun. Wa amdadnakum bi amwalin wa banin. Dan kami kurnia akan kamu dengan harta yang banyak dan anak cucu yang banyak. Tuan-tuan, sebab tu kita tengok statistik tahun 2016 dalam Google lah, saya try bagaimana perkembangan Bani Israel ini. Populasi dia sekarang ada, sebab dulu dia kena bunuh kaum-kaum orang tu kan. Bahasa orang muda kaum-kaum. Populasi dia sekarang ini di tahun 2016 14.4 juta orang yang ada di atas muka bumi.
terbahagi kepada beberapa negara, antaranya Israel yang tertinggilah 6.3 juta. Sebab buat dia orang ni, kalau ikut sebenarnya bilangannya tak banyak, tetapi dia kuat sebab ni Allah iktiraf mereka. Wa amdadnakum bi amwal. Rupanya Allah memang bagi kepada mereka dan tahu mereka kelebihan. Tetapi kelebihan tersebut bukan bermakna Allah sayang, tak ada Allah lagi. Nah, itu tanda mereka mengkufur nikmat. Kita pelik tuan-tuan, dengan bilangan dia sikit, dia boleh conquer dunia. Tuan-tuan tahu, founder, dia boleh menjadi founder kepada Amerika Syarikat, negara-negara yang lebih besar. Biaya siapa yang jadi presiden? Donald Trump macam ni tuan-tuan. Kata kehebatan mereka. Sebab apa? Memang mereka ni diberikan kecerdikan yang hebat. Sampai ke tahap macam ni. Baik, saya tertinggal tuan-tuan. Antara istimewanya Nabi Daud alaihissalam ni, yang pertama dia Nabi. Yang kedua, kitab apa diberi kepada dia? Wa ataina Dawuda Zabura. Kitab Zabur. Sebab itu sekarang ni masih lagi mereka buat di kawasan Baitul Maqdis, gambar yang tunjuk itu tu. Ada satu ma'had tahfiz mereka menghafal kitab Zabur yang telah diselewengkan. Besi dia boleh jadi lembek sebab Allah cerita dalam Quran. So Allah sedang boleh komunikasi sebagaimana Nabi Sulaiman komunikasi dengan haiwan, dia boleh komunikasi dengan burung. Dia meninggal dunia pada umur 100 tahun. Paling popular pada zaman Nabi Daud ini adalah puasa selang sehari itu, puasa Nabi Daud orang kata. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alnakum aktsara nafira, dan kami jadi kamu itu sebanyak kaum, dan kami kata bagi kamu in ahsantum, kita sambung minggu depan. Baik, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sedikit sebanyak yang kita dapat pada malam ini, bahawasanya Bani Israel ini mereka rasa yang terhebat disebabkan ramai Nabi diutuskan kepada kaum. Pendek kata, kami ni buat jahat macam mana pun Nabi tetap main kepada kami. Dia buat diri. Berbanding dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tak banyak Nabi. Daripada kalangan Nabi Ibrahim, Ismail dibesarkan di bumi Mekah, dan seterusnya Nabi Muhammad Nabi. Berbeza dengan Bani Israel, Nabi Ibrahim, kemudian Nabi perkahwinan dia dengan Sarah, dapat anak Nabi Ishak. Nabi Ishak ada seorang anak namanya Nabi Yaqub. Nabi Yaqub pula, di situlah maksud Israel itu diambil daripada Isra yang bermaksud Nabi Yaqub, yang suka memulakan perjalanan pada waktu malam. Antara Nabi-Nabi pada kalangan Bani Israel ini ramai tuan. Nabi Musa, Nabi Harun, Ilyasa, ramai lagi. Maka disebabkan itulah dia rasa kelebihan yang Allah bagi kepada dia, dia kata dia hebat. Itu Bani Israel. Kepada dia dan macam-macam. Baik, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, faham pun ada sikap, ada tak faham tak? Ya, boleh dah. Kita merayak kita cara-cara orang kampung. Sedikit sebanyak moga-moga Allah berikan kefahaman kepada kita. Dua ayat yang kita baca kat ini moga-moga menjadi iktibar dalam kehidupan kita. Kebaikan yang datang kepada kita pada hari ini adalah dua bentuk dalam diri kita. Kita pegang. Yang pertama, sama ada kita nak mengkufuri kebaikan tersebut dengan cara kita tidak bersyukur langsung. Yang kedua, barangkali kebaikan yang datang kepada kita boleh jadi satu nikmat yang akan lebih bertambah, dengan syarat kita sentiasa bersyukur dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang mengatakan kepada kita, tidak semesti kaya itu mulia dan tidak semestinya miskin itu tidak. Macam pantun lah tuan-tuan. Kuliah maghrib Baik, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang baik semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang lemah, yang baik datang daripada diri saya sendiri. Ada apa-apa yang kurang tepat dan kurang faham tu, insya-Allah boleh bertanya, kita berkongsi. Saya banyak juga, saya kalau tak boleh jawab, kita tanya orang yang lebih berilmu, dan kemudian kita akan share lah kepada jemaah sekalian pada insya-Allah tuan-tuan. Baik, terima kasih atas perhatian. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi